Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tentang sekularisme. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Vartini Kesavan dan sebelum kumpulan kami membentangkan topik sekularisme secara terperinci, saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang pengasas kepada pemikiran sekularisme. Okey, istilah sekularisme untuk kali pertama telah digunakan oleh seorang pengarang British iaitu George Oliver pada tahun 1851. Walaupun istilah itu baru, tanggapan umum pemikiran bebas pada mana sekularisme berasas telah wujud di sepanjang sejarah. George Holyoake mencipta istilah sekularisme untuk menggambarkan sekularisme sebagai bentuk pendapat yang hanya berkaitan dengan soalan atau isu-isu yang dapat diuji oleh pengalaman hidup ini. Selain itu, beliau juga bertujuan untuk menjelaskan pandangannya bagi menggalakkan suatu urusan sosial terasing dari agama, tanpa secara aktif menyingkirkan atau mengkritik kepercayaan agama. Seorang agnostik sendiri, Oliver berdebat bahawa sekularisme bukanlah suatu perdebatan terhadap agama Kristian. Ia adalah sesuatu yang bebas darinya. Ia tidak menyuarakan dakwaan angkuh agama Kristian. Ia memajukan orang lain. Ilmu sekular adalah nyata. Jenis ilmu itu yang dapat ditemukan dalam hidup ini, yang berkaitan dengan kelakuan hidup ini, membawa kepada hidup dan adalah mampu diujikan dengan pengalaman hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Farhan bin Mahdi Amin, nombor matrik A1842660. Seterusnya saya akan menceritakan tentang sejarah sekularisme. Pada abad ke-5 hingga 15 Masihi, Eropah mengalami satu zaman kemunduran setelah kejatuhan Rom Barat pada tahun 476 Masihi dan ia dikenali sebagai zaman gelap. Pada zaman gelap ini, Eropah telah merosot dalam pelbagai aspek. Antaranya adalah merosot dari segi ilmu pengetahuan, perdagangan dan juga perbandaran. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak berlaku di timur, khususnya di negara Islam, kerana pada ketika itu dunia Islam sedang berkembang dengan pesatnya. Pada masa yang sama, ramai orang barat ni pergi menuntut ilmu di timur, khususnya di Cordova, Spanyol dan Andalusia. Mereka mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan daripada sarjana-sarjana Islam seperti ilmu sains, perubatan dan juga geografi. Pada zaman gelap ini juga terdapat satu gereja yang bernama Gereja Katolik. Gereja Katolik merupakan satu kuasa yang amat berpengaruh dan kaya. Namun pihak gereja tersebut hanya menekankan kepada ilmu yang berkaitan dengan keagamaan, yakni ilmu akhirat semata-mata. Disebabkan itu, terdapat sebilangan manusia yang dibunuh oleh pihak gereja Katolik kerana mereka belajar dan mempercayai ilmu sains. Para padri mengatakan bahawa ilmu sains tersebut adalah ilmu Islam. Oleh sebab itu, para padri amat marah apabila mengetahui ada penganut Kristian yang mempercayai terhadap ilmu sains tersebut. Seterusnya, wujud satu zaman yang dikenali sebagai zaman Renaissance. Zaman di mana Spanyol muncul sebuah negara Islam menyebabkan ramai orang Eropah pergi menuntut ilmu di sana. Dengan itu, apabila pihak gereja mengetahui tentang hal ini, mereka memainkan peranannya sebagai kuasa besar untuk mempercepatkan lagi proses Renaissance tersebut. Pihak gereja juga menindas kebebasan individu, ekonomi, pelajaran, menyebabkan rakyat telah bosan dengan kekongan itu dan mereka inginkan perubahan. Seterusnya, muncul pula gerakan Reformation. Gerakan ini bermula dengan penentangan terhadap Gereja Katolik sejak abad ke-10 Masihi lagi. Tambahan pula, penentangan ini bertambah kuat apabila penganut Kristian mengetahui bahawa pihak gereja tersebut telah meningkatkan pusat kekuasaan yang terkuat di bahagian tengah Itali. Usaha ini membawa kepada kekayaan yang amat besar kepada pihak gereja Katolik dengan menyelitkan unsur rasuah dan juga penyelewengan. Dengan itu, ramai rakyat yang mempersoalkan kedudukan dan amalan gereja Katolik tersebut, yang mana amalan tersebut bertentangan dengan ajaran kitab Bible. Penguasa gereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup para pemerintah serta langsung tidak mencerminkan keagamaan. Justru itu, secara ringkasnya, perubahan-perubahan yang telah berlaku ini akhirnya
telah dibuat oleh Barat atau orang Kristian, bahawa untuk maju mereka perlulah singkirkan agama daripada kehidupan mereka. Wallahu a'lam. Setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi sekularisme. Ia merupakan satu ideologi yang memisahkan antara kehidupan beragama dengan duniawi. Dalam konteks sejarah, ia berlaku pada zaman Renaissance, di mana Kristian menjadi mantap sebagai agama rasmi Empayar Rom yang mengutamakan pemikiran kerohanian, sehingga berlaku penindasan terhadap golongan intelek, maka wujudlah pemisah antara agama dan juga dunia. Dalam konteks falsafah, ia merupakan pemisah agama dari kehidupan, di mana mereka telah menjauhkan diri mereka daripada norma-norma agama yang dianggap menghalang hak kebebasan manusia. Hal ini telah menyebabkan manusia memberi perhatian pada kehidupan alam dunia berbanding alam akhirat. Selamat sejahtera. Nama saya Krishantini Sivaraman. Saya akan menyambungkan pembentangan ini dengan membentangkan tentang ciri-ciri sekularisme. Ciri sekularisme yang pertama ialah bersifat terasing daripada aspek keagamaan. Sekularisme mendukung teori yang pernah diungkapkan oleh Martin Luther apabila meminta agar tugas pentadbiran diserahkan kepada Kaisar dan biarkan tugas-tugas agama dikendalikan oleh paderi-paderi di gereja. Selain itu, penyisihan agama daripada aspek kehidupan yang lain ini boleh dilihat pada amalan masyarakat dunia hari ini yang menganggap agama hanyalah sebahagian disiplin ataupun aspek yang setaraf dengan sejarah, ekonomi, politik dan sebagainya dan merupakan elemen-elemen yang terasing antara satu sama lain. Ciri sekularisme yang kedua ialah mengetepikan hal-hal akhirat. Sekularisme melatih para pendukungnya agar mengenepikan hal-hal akhirat dan secara tidak langsung supaya mencari kehidupan di dunia semata-mata. Urusan akhirat bagi mereka adalah perkara kedua yang akan difikirkan di dunia akhirat nanti. Selain itu, sekularisme biasanya akan membawa penganutnya kepada beberapa ideologi lain yang mementingkan kehidupan dunia dengan mengenepikan unsur kehidupan agama sebagai masalah individu, umpamanya ideologi materialisme, individualisme, kapitalisme dan lain-lain lagi. Ciri yang seterusnya ialah memperjuangkan ciri-ciri yang bersifat kebebasan, kebahagiaan dan kebebasan yang tiada bersempadan. Teori Machiavelli II merupakan dasar yang dipegang oleh ideologi ini, iaitu ends justify the means. Matlamat menghalalkan cara. Ciri yang terakhir ialah tidak tetap dan tidak mutlak. Perundangan dan pemerintahan secara sekular tidak mempunyai teras yang tetap dan mutlak. Malah sentiasa berubah-ubah mengikut kepentingan dan semasa tanpa ada sebarang garis panduan yang mutlak. Sebagai contoh, pandangan sekular terhadap perlakuan zina sentiasa berubah-ubah sejak abad ke-15 Masihi sehinggalah kini. Hal tersebut sudah menjadi hak individu yang tidak lagi menjadi kesalahan di Barat. Sekian saja daripada saya. Saya akan memberikan kepada pembentangan seterusnya. Seterusnya, saya Nur Aina Elina binti Nur Hamizan bernombor matrik A174787 akan menerangkan tentang bidang dan bentuk penyebaran sekularisme dalam kehidupan di Malaysia. Pertama adalah penyebaran sekularisme melalui media massa.
Menurut penulisan Al-Adab Al-Arabi karya Karl Brockman, peranan media massa adalah mengangkat dan menjatuhkan peribadi, martabat, maruah dan minda seseorang. Media massa juga tidak banyak membantu perkembangan nilai-nilai murni dan ia juga tidak membantu perkembangan minda dan pengamalan dengan akhlak Islam. Sebagai contoh, rancangan televisyen banyak menyiarkan gambar separuh bogil atau pornografi untuk meruntuhkan akhlak umat Islam, terutama golongan muda-mudi di Malaysia. Media massa sepatutnya menjadi mimbar dakwah yang menyeru kepada kebaikan dan menyampaikan kebenaran. Tetapi kini lebih kepada maksiat, medan fitnah dan ejen perosak sosial masyarakat. Seterusnya adalah penyebaran sekularisme melalui undang-undang. Di Malaysia, kita tidak mengamalkan hukum hudud atas alasan tertentu. Kes-kes berkaitan Islam hanya dibicarakan di mahkamah syariah dan tidak akan dibawa ke peringkat lebih tinggi. Undang-undang Islam secara keseluruhannya yang tinggal adalah berkaitan nikah kahwin dan ahwal syahsiah yang berkait dengan adat kerana ia tidak menggugat penjajah. Umat Islam tidak boleh mengamalkan undang-undang yang bersangkut paut dengan pemerintahan negara, jenayah dan lain-lain. Mana-mana negara Islam tidak boleh melaksanakan undang-undang Islam secara menyeluruh kerana menerima tekanan hebat daripada orang Barat. Seterusnya, penyebaran sekularisme dalam kehidupan di Malaysia turut dilakukan melalui bidang pendidikan. Antara kaedah yang terlibat adalah sekatan pengajian agama Islam secara material dan moral dari segi ekonomi dan sosial. Contohnya adalah sekatan secara material untuk pengajian Islam telah dilakukan serta pengajian agama Islam disempitkan bantuan kewangan ataupun tidak dibantu langsung. Sebarang bantuan lebih dicurahkan kepada pengajian bercorak sekularisme. Sekatan secara moral pula ialah dengan memperlekikan golongan penuntut agama dan tuan guru mereka dengan membezakan antara guru-guru agama dan guru-guru subjek lain dalam setiap keadaan. Selain itu, penyebaran dilakukan juga melalui pengantaran pelajar Islam ke negara bukan Islam untuk tujuan pendidikan. Pengantaran pelajar ke luar negara, khususnya ke negara-negara barat, telah menyebabkan para pelajar bertambah jaya terhadap agama. Pelonggaran sekatan pelajaran pengajian agama atas nama kemajuan ekonomik juga dilakukan. Beberapa sekatan pelajaran telah dibuang atau dikurangkan, seperti subjek yang berkaitan jihad dan sekatan yang tidak berkaitan dimasukkan pula. Percampuran subjek ini menyebabkan pelajar lemah dalam menguasai ilmu agama. Kelonggaran dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan kepribadian pelajar-pelajar Islam dengan kurikulum pengajian Islam dan untuk lebih bertumpu kepada pengajian bersifat spiritual sahaja. Seterusnya adalah penyebaran sekularisme dalam bidang pendidikan melalui pengenalan institusi pendidikan asing di negara-negara Islam. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan umat Islam dari agama mereka atau sekurang-kurangnya menyelewengkan akidah mereka. Antara kesan signifikan pengenalan institusi pendidikan asing ialah penyisian bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dan pengagungan bahasa asing di negara-negara Islam, termasuk di negara kita. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini mengenai implikasi sekularisme terhadap keluhuran beragama dalam agama Islam. Implikasi sekularisme dari segi aspek sosial ialah terdapat perubahan perwatakan individu dari segi berfikir, bertindak dan juga gaya hidup. Seperti kita sedia maklum, definisi sekularisme ini adalah pengasingan diri dari hal-hal keagamaan dan juga hal-hal keduniaan, yang mana pengasingan diri dari kepentingan beragama menyebabkan berlaku kekosongan di dalam diri, jiwa serta melahirkan pembangunan yang tidak seimbang. Daripada itu berlakunya keruntuhan moral dan akhlak yang berleluasa seperti dadah, homoseks dan juga penderaan. Seterusnya, implikasi dari segi aspek ekonomi pula ialah lahirnya 3 bentuk sistem ekonomi, iaitu sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan juga komunis, yang mana ketiga-tiga sistem ini bermatlamatkan kekayaan dan material semata-mata.
tanpa memikirkan halal haram, perkhidmatan serta kebajikan masyarakat. Sebagai contoh, terdapat unsur-unsur riba di dalam perkhidmatan perbankan Islam seperti kadar kenaikan faedah yang tinggi. Seterusnya, implikasi dari segi aspek perundangan juga memberi kesan mendalam terhadap masyarakat Islam. Seperti yang kita sedia maklum, di Malaysia, Islam diletakkan sebagai agama rasmi negara. Tetapi, undang-undang Islam tidak dijalankan sepenuhnya kerana Perlembagaan Malaysia dibentuk dari asas falsafah Barat yang mengasingkan agama dari pemerintahan negara. Hal ini menyebabkan segelintir umat Islam tanpa segan silu mempertikaikan keadilan perundangan Islam, malah mempersendakan golongan yang mengamalkannya. Seterusnya, implikasi dari segi aspek politik pula, matlamat politik sekular ini hanya untuk mendapat pengaruh, pangkat dan juga kuasa semata-mata. Manakala sistem politik diamalkan adalah untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kebajikan rakyat. Sebagai contoh, berlakunya politik wang atau memberi dan juga menerima rasuah. Baik, Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Ifhadi bin Zahari, bernombor metrik A1744682. Sekarang saya akan membentangkan tentang langkah-langkah mengatasi fahaman sekularisme dari sudut pandangan Islam. Antara langkah-langkah tersebut ialah yang pertama, umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara mendalami ilmu-ilmu agama dan istiqamah dengan ibadat-ibadat khusus dan ibadat-ibadat umum, supaya iman kita menjadi teguh dan tidak mudah goyang dengan fahaman-fahaman yang sesat. Yang kedua ialah memartabatkan mahkamah syariah di Malaysia. Yang ketiga, sistem ekonomi hendaklah bersih dari sebarang ketidakadilan dan keraguan bagi menjamin taraf hidup yang tinggi tanpa mengira darjat dan pangkat. Yang keempat, memasukkan subjek pengajaran Islam di dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah maupun di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Kesimpulannya, sekularisme merupakan satu agenda negara barat untuk menjatuhkan Islam melalui pengaruh fizikal dan juga mental. Umat Islam haruslah percaya bahawa semua ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita haruslah membuka mata agar tidak diperdaya oleh ideologi barat ini. Umat Islam perlulah berfikir secara rasional berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kita perlu bekerjasama untuk meluaskan lagi agama Islam dan jadikan agama Islam sebagai dinul hayah, iaitu sepanjang zaman. Seperti ucapan Saidina Umar, dulu kita ialah kaum yang hina, lalu Allah memuliakan kita dengan Islam. Jika cari kemuliaan dengan sesuatu yang lain, nescaya Allah akan menghina kita. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah berjuang agar Islam tidak disekularkan lagi oleh fahaman Barat. Semoga apa yang kita usahakan akan memberi impak yang positif kepada agama Islam pada masa akan datang. Sekian, itu sahaja daripada kami, Kumpulan 3. Assalamualaikum dan terima kasih.